Muhammad wafat. Seolah-olah aku baru dengar, kata Sayyidina Umar, sedangkan saya orang baca banyak kali ya. Sebab itu kita yang dapat petunjuk, Allah bagi hidayah kepada kita. Kita cari jalan supaya kebaikan yang kita dapat ni pergi ke orang lain. Imam Syafi'i kata, aku mau semua orang dapat hidayah macam aku dapat, tak pun nama aku pun tak apa. Aku tidak berdebat dengan seseorang, melainkan aku mau hidayah kebenaran itu muncul di atas lidah dia. Maksud Imam Syafi'i, siapa saja yang pernah jumpa aku mau dia dapat hidayah macam Allah bagi hidayah kepada aku. Kita tak boleh ceramah, tak boleh mengajar, cari orang mengajar ceramah. Kita tak boleh naik, orang naik kereta, kita tak boleh ceramah cakap ada, kita pasang kaset bagi dia dengar. Orang yang rumah kita pasang ceramah agama bagi dia dengar. Kita ajak dia mengaji. Cari jalan supaya petunjuk Allah itu sampai ke telinga orang lain sebanyak mungkin. Daripada ramai yang dapat tu, kadang-kadang ada yang dapat tukar tinggi pada kita. Saya jumpa seorang hamba Allah, dia ustaz. Dia kata, dulu saya masa muda tak puasa, tak semayang. Lah dia bukan dia jadi baik, puasa hari-hari, kata ustaz tak. Lah ni hari-hari dia puasa, setiap hari puasa. Kita dah tahan dengan puasa, dia sampai peringkat boleh puasa hari-hari. Cuma orang biasa tengok pelik, apa ni puasa hari-hari. Ada orang tertentu puasa hari. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu di akhir hayat baginda puasa setiap hari. Nama dia Sardus Siyam, sambung puasa, buka hari raya. Oh, dia berkata Nuh paling baik Nabi Daud. Dulu Nabi Daud, tak puasa macam Nabi Daud. Ada seorang pelajar Mahat dulu, pergi rumah Datuk Amin Tayyab. Pergi nak bertengkar dengan dia, keluar mengaji tawanan tu, balik dia jumpa. Kata tu, Ustaz, bayang tarawih ni bukan 8 rakaat lah. Kita buat 20 apa? Kan Rasulullah buat 8 lah. Untuk semayang buat 20. Datuk Amin jawab, semayang tahajud tu dalil dia sahih ke lemah? Sahih. Berapa rakaat? Rasulullah buat 8 campur dengan witir 11. Hang semayang setiap malam 11 rakaat. Dah. Hak sahih, hak 11 rakaat hang tak semayang, hang perlu kritik. Tarawih 8 kalau 20. Pasal apa hang duk kacau ni? Yang hak sahih, confirm sahih. Ijma' ulama kata sahih. Tu pun 2 rakaat pun tak jangan tak bangkit. Tambah hang lebih komplain 8-20. Tu satu orang. Ada seorang lagi pergi semayang tarawih. Habis 8, dia balik, dia sanak di tiang, dia tunggu kawannya. Kawan dia semayang 20, dia sekat kawan dia bertemu. Dia marah ke kawannya, hang semayang 20, bidah. Rasulullah tak pernah buat, Rasulullah tekat 8. Kawan dia kata, hang tengok kipas angin, bidah. Hang lepas semayang lepas asar, dia tengok kipas angin, bidah juga, sama-sama bidah. Aku bidah saya buat 20, hang bidah dia sanak di tiang. Rasulullah dan sahabat tak pernah lepas semayang, saya nak tengok kipas ni macam hang. Ada orang dia nak tikai 8-20, zikir darah, zikir pelan, zikir darah, zikir pelan. Pergi tikai, tak pernah zikir, tak pernah semayang, betul. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bagi peluang kepada kita, tawaran yang kita dapat, kita duduk mengaji siang dan malam, cari jalan supaya ilmu yang kita dapat, hidayah yang kita dapat merebak pergi ke orang lain. Orang yang duduk dekat orang baik serupa dapat minyak wangi. Minyak wangi yang kita dapat sama ada kita bagi ke orang, ataupun kita jual ke orang, ataupun tak jual dan tak bagi, tapi bau wangi yang ada kat kita dihidu oleh orang sebelah. Sekurang-kurangnya dapat menghidu kebaikan yang ada kat kita. Jangan cari jalan bila kita dapat benda kebaikan, kita anggap musuh supaya dia ni bercakap dengan aku musuh. Kita dah rajin semayang 5 waktu, kita balik ke rumah jumpa orang tak pernah semayang. Kita kenal dia ni 7 keturunan tak pernah semayang, 3 keturunan, pak dia, tok wan dia, 1 keluarga tak pernah semayang. Kita jumpa dia, apakah kita nak senyum bagi salam kat dia, mudah-mudahan dia nampak tok lepas ni walaupun tak pernah tinggal semayang, dia tak benci kat aku. Kot-kot akan masa akan datang kita boleh ambil hati dia, buat jadi baik. Atau kita jumpa dia, auzubillahi minasyaitanirrajim, ni syaitan ni tak pernah semayang semua hidup, benci marah terus. Orang yang dapat hidayah kena jadi macam doktor.
Dia jumpa pesakit, dia rawat pesakit untuk meringankan ataupun menyembuhkan penyakit pesakit itu. Jangan orang jadi dapat hidayah jadi macam doktor yang menganggap pesakit dia musuh dia. Doktor nak pergi cucuk kaki pesakit, kadang-kadang pesakit tu tak tahan sakit, dia terajang doktor. Doktor cucuk tangan paha kiri, dia terajang dengan kaki kanan. Takkan doktor nak terajang pesakit tu jatuh ketih balik. Terajang aku nak mampu, aku terajang balik. Doktor jumpa pesakit yang bau dia tak elok, tutup hidung. Doktor tak boleh anggap pesakit dia sebagai musuh dia. Kalau dia anggap pesakit dia sebagai musuh, dia tak perlu buat dari awal. Kita pun sama. Jumpa orang yang sakit kejahilan, sakit tak semayang, sakit tak puasa, sakit tak mau kepada agama, mereka ni kita kena anggap mereka ni pesakit yang perlu kita rawat. Ada yang lega, ada yang tak lega. Ada je balik saya belum dia buka kedai makan. Ada seorang hamba Allah memang kerja kan ya, pakai tudung elok, pakai elok, kerja tapi tak berhenti semayang. Dia tanya, janda muda, awak tak berhenti semayang waktu kerja basuh pinggan dia kurang tu. Dia kata, nak abang betul, saya ni tak berhenti semayang. Mak ayah saya tak pernah semayang, saya tak pernah, satu keluarga tak pernah semayang. Lepas tu kawan dia kata, tak apa, kalau hang kata aku tak apa, aku nak ajak hang cara semayang macam ni. Dia pun semayang, hang ikut aku ajak hang semayang 2 hari ambil cuti sakit orat. Umur 20 lebih kali pertama semayang, rokok sujud sakit orat terus 2 hari tak payah kerja, tak payah basuh pinggan. Main minta telefon, minta cuti. Main awak. Tak pernah rokok sampai hidup, rokok sujud balik sakit orat habis. Saya kata betul toki kedai hang tolong ajak dia semayang. Dia main pula dia ajak, hang jangan aku mesti kena semayang macam aku ajak hang. Balik rumah kena semayang. Tidak, aku tak mau kerja, aku buang dah macam. Akhirnya budak tu boleh semayang. Setelah umur 20-30 tahun tak pernah semayang. Pasal dalam kehidupan dia mangkit tidur, mak pak dia pun begitu. Nasib baik bagi jumpa orang yang tak maki dia, tak kutuk dia, tidak ada halau tu, tak. Dia ni main dalam keadaan nak cari makan, nak kerja cara halal. Tapi dia tak nak semayang sebab dia tak aktif semayang. Dan kehidupan keluarga dia dibesarkan dalam keadaan tak pernah semayang semua hidup. Dia kata aku ajak tu 2 hari tak main. Tanya orang tak main. Rokok sujud 4 rakaat, melukkan 4 rakaat, balik sakit orat 2 hari. Pasal tak pernah sujud semua hidup. Jadi masyarakat yang ada dalam keliling kita ni macam pesakit-pesakit yang macam-macam jenis pesakit. Seorang doktor masuk dalam hospital, dia rawat orang, ataupun seorang doktor buka klinik, pesakit yang main macam-macam. Ni sakit perut, ni bisui, ni sakit pendik, ni sakit jantung, macam-macam. Dia kena bagi ubat sesuai dengan pesakit tu. Sakit kepala dia bagi sakit pinggang, pakai tak lega. Dia ni penyakit dia tak semayang, dia ni penyakit dia tak mengucap, dia ni penyakit dia tak puasa, dia ni penyakit dia tak mau ngaji. Kita duduk dalam masyarakat, kita akan jumpa macam semua penyakit tu. Dia ni penyakit dia tak mau sokong hukum Islam. Kita boleh habaq, kita habaq. Kita tak boleh habaq, kita pakai orang talian hayat, pakai orang tengah. Kadang-kadang kita tak boleh tegur. Pasal apa? Adik-beradik kita sendiri nak tegur abang kita, nak tegur pak kita, dia buang daerah pun boleh. Akhirnya kita pakai orang tengah. Pak kita tak pernah semayang, kita cari siapa yang baik dengan pak kita, yang pak kita dengar cakap, kawan karib dia, kita pakai dia, minta tolong nasihat. Kenapa suami bini tak boleh tegur, pasal dia kenal lelaki dia tak boleh tegur. Akhirnya kena cari lelaki dia berkawan dengan siapa. Lelaki dia ni malu lah kat siapa, kat tu imam kan, kat ustaz kan, kat kawan dia kan. Kita jumpa dalam masyarakat, ada orang dalam kampung siang malam tangkap burung dengan tangkap ikan. Tempat dia pergi 2, sama ada lautan tangkap burung dan ataupun dalam bendam tangkap ikan, sungai. Masjid tak pernah pergi. Keluarga dia nak tengok tak berani, pasal tahulah orang yang tengok tak jadi, bahkan lagi teruk. Akhirnya dia cari siapa yang kawan karib nak sama-sama tangkap ikan dengan dia, sama-sama tangkap burung dengan dia, tapi kawan tu semayang.
Cari-cari ada juga seorang dua, 5 orang kita kat rumah, seorang tu semayang, 4 orang kita semayang. Dia memang ada. Dalam sambil semayang tekak rumah, sambil semayang duduk lautan dengan dia tu, Allah ajak dia semayang. Kita ni ketua kat nak mati apa semua. Tak mau pergi semayang, selalu pun pergi Jumaat jadi ya, bentar nak besar. Yang penting, hajat kita nak perbaik, keluarga kita yang duduk tak elok tu tercapai, kita sampaikan. Jangan sampai jadi seorang mak pak ada perlu semayang, anak tak semayang. Mak pak main semayang subuh, tiap-tiap pagi main masjid berkat semayang Jumaat, anak tak semayang subuh langsung. Pak dia kata, aku dulu muda dulu, aku tu api lah, dia nak juli awal, tak tahu mati dulu dah pak. Ada orang kampung saya kenal seorang mak Allah, tiap-tiap minggu pergi kerja datang kurung anak dia. Pasal dia rasa dia lambat lagi nak mati, anak dia rasa anak dia lambat lagi nak mati. Tentu anak dia mati, putui kaki, accident lawan motor, putui paha. Belakang 2 orang, seorang putih paha, seorang patah tengok, dua-dua mati. Mak pak menyesal pada masa tu. Lu sangka anak aku lambat lagi mati, tentu mati. Jadi kematian tu tak tahu bila kena kat siapa. Yang penting kita buat bekal untuk mati dengan kita cari iman dan amal soleh. Kita tingkatkan iman amal soleh dan kita pastikan hidayah yang kita minta siang dan malam, kita cari di siang dan malam itu tersebar kepada orang lain dengan apa cara sekalipun. Sebagaimana doktor menyebarkan ubat dia untuk merawat pesakit-pesakit dia. Doktor tidak menganggap pesakit itu sebagai musuh. Musuh maki dia, dia tak maki balik. Musuh terajang dia, dia tak terajang balik. Tapi doktor anggap dia orang sakit. Kalau dia maki pun dia tak, dia nak kawal perasaan diabetik dia. Yang penting aku tolong dia dekat mana aku boleh tolong. Kita dengan petunjuk Allah pun sama. Cari jalan supaya kebaikan yang kita dapat, Islam yang lengkap yang kita mengaji dalam Quran hadis itu sampai ke telinga seramai mungkin. Mudah-mudahan tak dapat semua pun, sebahagian tu dapat. Kadang-kadang orang lain cakap tak jadi, kau ni cakap jadi. Kadang-kadang kenal kat kawan ni, macam kita baca para sahabat masuk Islam. Para sahabat masuk Islam kadang-kadang masuk dengan sebab saya mau berkat, kadang masuk dengan sebab sahabat ni. Jadi ada sebab. Kadang-kadang seseorang tu boleh main masjid, boleh semayang dengan sebab kita, Allah pilih kita. Penting ikhlas kita dengan harapan, dengan doa supaya petunjuk kita dapat tu diberikan kepada orang lain untuk bekal kita dengan mereka. Pasal Allah sebut wattaqu yawman. Wattaqu, kamu semua ramai-ramai, bukan wattaqi. Wattaqu tu kamu semua, kita dengan orang lain. Yauman, kena takut kepada satu hari, kena bersedia kepada satu hari, kena buat bekal kepada satu hari. Hari itu tak ada orang boleh bela melainkan yang membela diri dia sebab amal soleh dan iman yang dia bawa bertemu Allah Subhanahu wa taala. Iman alladzina amanu wa amilus solihat. Ada seorang ulama disebut dalam kitab Bahjatul Majalis, nama dia Ibnu Idris. Orang anak dia menangis waktu dia nak mati. Dia kata jangan menangis, dalam rumah ni lah aku telah khatam Quran 40,000 kali. Aku nak mati, tempat aku khatam Quran 40,000 kali dah, buat bekal nak mati. Seorang lagi nama Abu Bakar Ibn Iyash rahimahullah ta'ala, diceritakan dalam kitab Hilyatul Awliya juzuk yang ke-8 muka surat 304. Ketika mana dia nak mati, saudarinya menangis. Dia kata la tabki, kamu jangan menangis. Kamu tengok tu di penjuru rumah tu, di penjuru rumah tu, tengok, di situlah aku telah mengkhatam Quran 18,000 kali. Dia khatam cantik. Pasal apa? Pasal nak dapat bekal. Aku nak mati tempat aku banyak buat ibadat. Sehingga kalau Rasulullah kata la taj'alu buyutakum maqabir, jangan jadikan rumah kamu macam kubur. Dengan arti kamu main semayang di masjid silakan, tapi jangan sampai tak semayang sunat di rumah. Kamu baca Quran di masjid silakan, jangan sampai kamu tak baca Quran di rumah. Jadikan rumah kamu tempat kamu ibadat bersama, supaya kalau kamu mati dalam rumah tu, mati tempat yang kamu sudah buat bekal banyak. Sayyidah Nafisah radhiyallahu anha sebelum mati dia ada rumah. Dalam rumah dia tu dia korek kubur siap-siap. Dan di negara Arab bila korek tanah, dia tak naik ayam macam kita korek tanah jadi sungai, korek tanah jadi telaga. Sana kalau korek jadi bilik, jadi lubang bilik. Dia masuk dalam tu buat ibadat semayang, baca Quran, khatam Quran banyak-banyak, dengan harapan
aku siap kubur aku, dan bila aku mati aku nak duduk tangis. Bila mati orang tanam tempat dia buat ibadat banyak siang dan malam, dan disitulah dijadikan masjid dan tepi masjid. Kubur dia duduk dalam rumah dia, tempat dia bersedia untuk mati. Dan ulama-ulama dulu mereka ada bilik-bilik khalwat mereka, Ibnu Abi Jamrah dan sebagainya, tempat mereka beribadat sendirian untuk siap kepada kematian. Kita masa lepas tak ada nak khalwat, pasal kita duduk depan TV. Masa lepas kita khalwat depan TV, balik mengaji, tak ada kerja, pukul 9 khalwat pukul 12 depan TV, sehari 3 jam. Ada masa duduk bersendirian untuk kita istighfar, selawat dan sebagainya, khususnya tengah malam sebelum subuh, khususnya waktu tahajud. Kena ada masa walaupun 2 rakaat kita sembahyang, walaupun 2-3 patah kita baca doa. Yang penting kita cari jalan. Dan semalam saya mengajar di masjid di pondok Mufti, saya baca satu hadis berkenaan dengan kelebihan orang yang tidur dalam keadaan berwuduk. Siapa yang tidur dalam keadaan berwuduk, bila-bila masa dia jaga, jangan lupa baca doa, kerana doa dan mustajab. Apa saja permintaan dunia akhirat yang kita minta, Allah akan makbul dengan syarat kita tidur dalam keadaan berwuduk. Kerana malaikat akan berdoa kepada Allah, makbulkan doa dia, fa innahu bata tahiran, kerana dia ini tidur dalam keadaan berwuduk. Dia yang lain kata fa ta'arra bil lail, dia terjaga tengah malam, diminta permintaan dunia akhirat, Allah akan makbul dengan syarat masa dia tidur tadi dia ayat sembahyang. Jadi cari jalan kita tidur ayat sembahyang, kita jaga pukul berapa pun. Kalau kita rajin lagi, kita sembahyang sunat, kemudian kita baca doa. Kalau kita malas, baca doa saja. Yang penting doa akan dimakbulkan oleh Allah kepada orang yang jaga pada bila-bila masa, dengan syarat sebelum dia tidur dalam keadaan mengambil ayat sembahyang. Ada beberapa hadis riwayat yang disebut oleh Syed Muhammad bin Ali al-Maliki dalam kitab Al-Khasa'is Al-Muhammadiyah. Sentuh tidak orang kata. Dalam kitab, kata saya ingatan saya, kitab Kasyifus Saja, dia kata ayat sembahyang yang diambil untuk tidur oleh seorang suami dengan isteri, bila tidur dengan suami isteri, tidak membatalkan wuduk, melainkan yang membatalkan apabila berlakunya al-jima', persetubuhan. Ayat sembahyang untuk tidur tidak akan batal kalau sentuh, melainkan batal dia ketika berlaku jima'. Itu saja di antara kitab yang anda sebut, kata saya Kasyifus Saja ingatan saya. Jadi ayat sembahyang untuk tidur tak akan batal, tak macam ayat sembahyang untuk sembahyang. Teman makin nak sembahyang kena ambil lain ayat sembahyang tidur tak singkat. Cuma ada orang yang tak boleh ambil ayat sembahyang, haram dia ambil ayat sembahyang, iaitu perempuan dalam keadaan haid, perempuan dalam keadaan nifas. Dalam mazhab Syafi'i tak boleh ambil ayat sembahyang. Dia kata saya biasa tak malam ambil ayat sembahyang tidur. Tak boleh. Pasal apa? Pasal ayat sembahyang ni untuk mengangkat hadas. Dia duduk dalam keadaan berhadas, keadaan yang tidak terangkat. Jadi perempuan yang kena haid tidur begitu saja. Dapat pahala tak ketika berwuduk? Kalau sebelum dia haid dia memang berambil ayat sembahyang tiap malam, bila mai haid 7 hari dia tak boleh ambil sembahyang, dia dapat pahala ambil sembahyang. Dengan syarat dia niat. Kalau saya tak uzur, saya akan ambil sembahyang macam saya ambil selalu. Barang siapa yang beramal ketika sihat, kadang-kadang sihat tiap malam nak tidur ambil sembahyang, tiba-tiba dia uzur tak boleh ambil ayat sembahyang, dia dapat pahala macam dia ambil. Hadis kata, man idza safara ahadukum aw aqama idza marida al-'abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu sahihan muqima. Barang siapa yang sakit, ketika dia sihat dia rajin buat baik, dia sakit tak boleh buat, Allah bagi pahala macam dia buat. Barang siapa yang ketika bermukim dia rajin buat baik, tiba-tiba dia musafir dia tak boleh buat, dapat pahala macam dia buat ketika bermukim. Jadi daripada hadis tu difahami, sekiranya seorang perempuan tiap malam nak tidur ambil sembahyang, nak tidur ambil sembahyang, main 1 minggu dia tak boleh ambil sembahyang dengan sebab dia tengah haid, dia dapat pahala yang dia ambil seminggu tu, walaupun dia tak boleh ambil dan dilarang ambil menurut mazhab Syafi'i. Dalam kitab Anwarul Masalik, dalam kitab Al-Mu'tamad fi Fiqh Syafi'i disebutkan bahawasanya perempuan dalam haid dalam nifas diharamkan berwudu mengambil ayat sembahyang. Mazhab lain ucap kata lain, mazhab Syafi'i itu. Dan ayat sembahyang untuk tidur tidak akan batal walaupun bersentuh suami isteri, melainkan batal apabila berlakunya al-jima'. Dr. Selain mengingatkan saya dengan kitab Syekh Nawawi Al-Badani. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله.